Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita dalam mata pelajaran sejarah tahun 6. Kita akan sambung unit 1, Lahirnya Sebuah Cinta bahagian 2. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, mengenal tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Dan yang kedua, menyatakan tentang permuafakatan dalam pembentukan Malaysia. Okey, seterusnya kita hendak melihat tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Baiklah murid-murid, di sini ada 9 tokoh yang akan kita lihat yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Yang kedua, Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein. Yang ketiga, Lee Kuan Yew. Yang keempat, Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i. Yang kelima, Tun Datuk Mustafa bin Datuk Harun. Yang keenam, Tun Muhammad Fuad Stephen. Yang ketujuh, Tan Sri Datuk Ahmad Stephen Kaloningkan. Yang ke-8, Tun Temenggung Jugah Anak Baring. Dan yang ke-9, Tan Sri Datuk Amar Ong Ki Hui. Okey, jadi sekarang kita hendak melihat satu persatu siapakah mereka ini. Okey, yang pertama, Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman telah menyatakan gagasan pembentukan Malaysia. Beliau telah melawat Sarawak dan Borneo Utara untuk menerangkan matlamat pembentukan Malaysia. Beliau juga telah mengetuai Persekutuan Tanah Melayu dalam upacara menandatangani Perjanjian Malaysia di London. Seterusnya, Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein. Beliau merupakan Timbalan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu pada waktu itu. Antara tugas-tugas beliau adalah untuk menerangkan tujuan pembentukan Malaysia. Beliau juga telah terlibat dalam membincangkan hak dan kepentingan penduduk di Sarawak dan Borneo Utara. Yang ketiga, Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew merupakan pemimpin utama Singapura yang menyokong pembentukan Malaysia untuk menghalang ancaman komunis di Singapura. Okay, seterusnya, Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i. Beliau merupakan pegawai kanan kerajaan yang menjadi anggota dalam Suruhanjaya Kobot. Sebagai Ketua Setiausaha Tetap Kementerian Luar, beliau telah diberi tugas untuk merealisasikan pembentukan Malaysia. Seterusnya, Tun Datuk Mustafa bin Datuk Harun yang mengasaskan United Sabah National Organisation telah menyokong pembentukan Malaysia. Beliau juga merupakan ahli Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia JPPM. Beliau merupakan Yang di-Pertua Negeri Sabah yang pertama. Seterusnya, Tun Muhammad Fuad Stephen. Tun Muhammad Fuad Stephen merupakan pengasas United National Kadazan Organisation. Beliau telah menyokong pembentukan Malaysia. Beliau juga dilantik sebagai pengerusi JPPM. Setelah pembentukan Malaysia, beliau telah dilantik menjadi Ketua Negeri Sabah yang pertama. Seterusnya, Tan Sri Datuk Ahmad Stephen Kaloningkan yang menubuhkan Sarawak National Party telah menyokong pembentukan Malaysia. Beliau juga merupakan ahli JPPM. Selepas pembentukan Malaysia, beliau telah dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang pertama. Kena ingat Ketua Menteri Sarawak yang pertama. Seterusnya, Tun Temenggung Jugah Anak Baring.
merupakan pemimpin Parti Pesaka Anak Sarawak ataupun Pesaka. Antara tanggungjawab beliau adalah bagi mendapatkan sokongan penduduk Bumiputera untuk menyokong Sarawak menyertai pembentukan Malaysia. Beliau telah dilantik menjadi Menteri Persekutuan dan Menteri Hal Ehwal Sarawak selepas pembentukan Malaysia. Okey, dan yang terakhir sekali ialah Tan Sri Dato' Amar Ong Kee Hui. Okey, beliau memainkan peranan penting dalam penubuhan Sarawak United People's Party (SUPP). Pada awalnya, parti beliau telah menolak idea pembentukan Malaysia. Namun, demi kepentingan masa depan Sarawak, SUPP menyokong penubuhan pembentukan Malaysia. Baiklah murid-murid, sekarang kita hendak melihat permuafakatan dalam pembentukan Malaysia. Apa itu maksud permuafakatan? Permuafakatan ini bermaksud kerjasama. Kerjasama dalam pembentukan Malaysia. Okey. Pembentukan Malaysia dapat dilihat melalui usaha-usaha yang bersungguh-sungguh dalam kalangan pemimpin tempatan. Usaha ini telah memperlihatkan kepentingan muafakat dan kerjasama dalam membentuk sebuah negara yang harmoni. Kita seharusnya merasa bangga dengan usaha gigih para pemimpin dalam memastikan kejayaan pembentukan Malaysia. Dalam pembentukan Malaysia, permuafakatan antara pemimpin negara dapat kita lihat. Permuafakatan ini ditunjukkan oleh pembentukan beberapa jawatan kuasa seperti Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia JPPM, Suruhanjaya Kobot dan sebagainya. Permuafakatan ini diadakan untuk berunding bagi mencari kata sepakat agar semua pihak berpuas hati dengan pembentukan Malaysia. Cuba murid-murid perhatikan gambar di sini. Ini adalah ketika permuafakatan antara ahli JPPM bagi mendapat persetujuan dengan pembentukan Malaysia. Okey, seterusnya murid-murid dapat lihat di sini. Gambar yang pertama tu adalah menunjukkan mesyuarat JPPM di Kuala Lumpur. Dan gambar yang kedua itu adalah pemerhati bagi Persekutuan Tanah Melayu semasa Wakil PBB membuat tinjauan pendapat tentang pembentukan Malaysia. Dalam proses pembentukan Malaysia, ia juga telah menggalakkan sistem demokrasi. Demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan di mana keputusan yang diambil atau keputusan yang dilakukan adalah dikeluarkan oleh rakyat negara itu sendiri. Contohnya, satu referendum telah diadakan di Singapura. Okey, dalam proses pembentukan Malaysia, satu referendum telah diadakan di Singapura. Apakah itu referendum? Referendum itu ialah seperti memungut kata sepakat daripada seluruh rakyat Singapura. Rakyat Singapura telah diberi peluang untuk membuat keputusan sama ada hendak menyertai pembentukan Malaysia ataupun tidak. Dan hasil referendum Singapura pada waktu itu telah memberi kata sepakat daripada rakyat untuk menyertai pembentukan Malaysia. Seterusnya, bijak merancang strategi. Pembentukan Malaysia telah dapat menyekat pengaruh komunis di Sarawak dan Singapura. Suasana aman, damai dapat menjamin kesejahteraan rakyat. Pembentukan Malaysia dapat membentuk perpaduan kaum. Pelbagai kaum dan etnik telah dapat disatukan dalam pembentukan Malaysia. Keunikan ini dikekalkan sehingga ke hari ini. Permuafakatan dalam masyarakat berbilang kaum akan terus terpelihara.
Baiklah murid-murid, sambutan Hari Malaysia diadakan setiap tahun pada 16 September. Pada 16 September ini kita diberi cuti dan cuti itu adalah sempena mengenang ataupun memperingati penubuhan Malaysia. Sempena Hari Malaysia, pelbagai acara diadakan sebagai tanda kesepakatan dan kasih sayang akan negara. Selain itu, Hari Malaysia juga merupakan cuti umum di Malaysia bermula pada tahun 2010. Hasil daripada permuafakatan itu, maka pada hari ini kita dapat menyambut Hari Malaysia dengan bangga. Baiklah murid-murid, sampai di sini dahulu pelajaran kita pada hari ini. Kita akan sambung pelajaran kita di hari lain dengan tajuk yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Sejarah ialah kita.